jalan hampir 39 juta. Dalam akibat banjir, yang mana Yang Berhormat Timbalan Menteri pada ketika selepas banjir mendapati banyak jalan-jalan
adalah satu isu di Jalan Payatubong di Pulau Pinang yang berdekatan dengan Taman Bendera di Relau, di mana seringnya ada penduduk
sebab sebelum ini kajian telah dibuat dan ianya dibuat oleh JKR Batu Pahat sendiri. Jadinya saya berharap ianya dapat dipertimbangkan dan sekiranya tidak masuk dalam ini, harapnya ianya dapat dimasukkan di dalam rancangan Malaysia ke-11. Terima kasih. Ya, SPANG. Ringkas SPANG. Okey. Terima kasih Datuk Musi. Saya hanya nak bangkitkan beberapa perkara saja. Pertamanya tentang apa tu 0700. Saya nak tanya pasal Pampasan Tol itu. Cuma saya nak tanya berkaitan dengan highway-highway yang nak dibina dalam tahun depan berdasarkan pengumuman Perdana Menteri dalam bajet itu. Bagaimanakah format agreement yang telah pun di draftkan ataupun telah dimasukkan antara pihak kerajaan dengan pemegang konsesi. Adakah dia masih mengikut cara lama atau tidak? Adakah dan kerajaan adakah apabila projek-projek lebuh raya ni dianugerahkan kepada syarikat-syarikat ini, adakah syarikat-syarikat ini memang mempunyai pengalaman dalam membina lebuh raya ini? Khususnya saya ada baca satu tulisan, adakah penerima-penerima tender ini yang dapat projek ini, adakah mereka ini membuat satu masukkan apa yang dipanggil life cycle cost analysis, iaitu satu analisis di mana boleh memastikan lebuh raya yang dibina itu dia mempunyai tahap lifespan dia begitu panjang. Sebab saya katakan begitu sebab kita lihat apabila lebuh raya dibina ini, dalam beberapa tahun saja kita menyaksikan banyak kerosakan. Dan kadang-kadang kita pun tidak faham adakah apabila lebuh raya itu dibina, apakah projection dia? Apakah ramalan untuk berapa tahun kerajaan membuat ramalan akan berlakunya penambahan trafik dan sebagainya supaya lebuh raya dibina itu boleh bertahan lama dari segi untuk accommodate traffic congestion ini, supaya tidak berlakulah beberapa tahun terpaksa lebarkan. Jadi ini yang mengganggu pengguna jalan raya. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya juga ingin bertanyakan kepada pihak menteri berkaitan dengan daripada KLIA itu. Sekarang ni kita tahu bila pelancong masuk ke Malaysia ini, Sepang adalah dia punya entry point. Jadi antara kawasan yang pelancongan daripada dekat Gold Coast itu sampailah bawa ke Banting tu, sampai bawa ke Batu Laut, Kampung Kundang dan sebagainya itu. Ini melihat kesesakan yang begitu teruk, khususnya di hujung-hujung minggu itu, dia akan sedikit banyak membantutkan hasrat mereka untuk pergi ke tempat pelancongan itu. Jadi sekaligus usaha untuk kita nak bangun pelancongan pun akan terjejas. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak Menterian, apakah langkah kerajaan ataupun Menterian untuk menyelesaikan masalah kesesakan itu, dan adakah perancangan telah dibuat untuk buat lebuh raya daripada KLIA itu terus ke situ tanpa melalui Pekan Sepang lama tu ataupun tanpa melalui Sungai Pelik ke? Jadi ini saya harap itu saja yang saya ingin nyatakan. Terima kasih. Ya, Limbang. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin nak menyentuh perkara 040-300 cawangan kejuruteraan jalan dan geoteknik. Jadi ini khusus kepada Sarawak, Menteri pun ada di sini. Kita tahu Menteri pada masa ini banyak juga jalan-jalan negeri tetapi federal funded dibina di Sarawak. Jadi saya ingin nak bertanya sejauh mana ciri-ciri safety audit jalan di peringkat perancangan dan during the 4 stages of road safety audit lah dengan izin dibuat ke atas jalan-jalan negeri tapi federal funded.
because the road, jalan ini adalah federal funded, jadi kita nak tanya sejauh mana ciri-ciri safety audit ini dimasukkan dalam pembinaan jalan-jalan state but federal funded ini. Seterusnya saya ingin nak menyentuh perkara 060700 penyelenggaraan jalan persekutuan Sabah, Sarawak dan Labuan. Saya bukan apa ingin nak meminta supaya syarikat-syarikat yang diberi konsesi ini memastikan the kompetensi mereka dalam penyelenggaraan jalan ini sentiasa di up to date lah. Itu harapan kita supaya kata orang with due respect sir, dengan they don't get carried away lah kata orang dengan izin ya, tapi memastikan kompetensi mereka dalam bidang penyelenggaraan, because sekarang ini mereka lah yang mengambil alih jalan penyelenggaraan daripada JKR dulu. Seterusnya saya menyentuh perkara 070 200 latihan Jabatan Kerja Raya. Kita tahu dulu sebelum ini JKR mempunyai pusat latihannya sendiri seperti Ikram, dan di Sarawak pun juga ada juga dia punya latihan sendiri, pusat latihan. Tapi sekarang ini saya ingin nak bertanya sejauh mana latihan ini diberikan kepada pegawai-pegawai kerajaan khususnya dalam JKR di peringkat negeri maupun di pihak persekutuan, sebab kerja-kerja ini banyak diambil alih oleh konsultan, PMC dan sebagainya. Tetapi saya melihat ada juga kerja-kerja yang dibuat oleh konsultan ini, dia mesti juga dicek oleh JKR. Ya? Tetapi sejauh mana kompetensi latihan-latihan kepada technician di pihak JKR ini, baik negeri maupun persekutuan, mereka mempunyai sejauh mana latihan yang diberikan kepada mereka supaya mereka dapat untuk melihat kata orang mengkaji, cek baliklah kerja-kerja desain-desain yang dibuat oleh konsultan yang diberi amanah untuk mendesain kerja-kerja ini. Ya, kita mengharapkanlah supaya banyak pegawai-pegawai JKR khususnya technician yang baru-baru inilah mendapat latihan seperti terus teranglah dengan macam kami dulu masa Ikram masih ada di bawah JKR, technician jurutera pun pergi kursus di Ikram, di mana kita diberi latihan kursus-kursus spesifik ya, design, pengawasan dan sebagainya untuk kita mencek Dan satu lagi sedikit lagi Datuk Pengerusi, itu tentang 09240 kajian pemeriksaan dan membaiki jambatan. Saya ingin nak bertanya sejauh mana jambatan-jambatan di sepanjang jalan persekutuan Sarawak di Sarawak diperiksa pada masa ini. Apakah jenis pemeriksaan yang dibuat sekarang ini? Dan juga iaitu naik taraf jalan 09260 naik taraf jalan di Sarawak. Saya ingin nak bertanya juga supaya bagaimana dan naik taraf ini ciri-ciri keselamatan dan jenis-jenis kerja yang dibuat mereka adalah ianya mengikut seperti mana apa yang sepatutnya itu. Apabila menaik taraf ini hasilnya apakah sama ataupun better or sama saja. Itu persoalan saya secara umum lah untuk kerja-kerja naik taraf di Sarawak. Sekian, terima kasih Datuk Pengerusi. Petaling Jaya Selatan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Tentang butiran 8100 membina jalan-jalan baru, projek baru. Saya ingin bertanya tentang projek Lebuh Raya Betul Kidex ni. Baru-baru ini syarikat Kidex ni mereka tempoh masa mereka untuk menghantar laporan kajian trafik dan juga impact assessment telah pun tamat pada 15 hari bulan November. Dan adakah kementerian sudah melanjutkan masa mereka? Sebab selepas tempoh ni sampai sekarang mereka belum lagi menghantar laporan berkenaan dengan traffic assessment ini. Dan juga kalau kementerian sudah pun memberi lanjut masa, sampai bila mesti ada satu tempoh masa
kerana sebelum tu kerajaan pusat janji kalau KIDEX ni mereka tidak dapat untuk mengadakan pendengaran awam iaitu public hearing dan tidak memenuhi syarat-syarat, maka KIDEX tidak akan diluluskan. So saya harap yang buat menteri tepati janji ini. Sampai sekarang saya nak beritahu, sampai sekarang KIDEX belum lagi mengadakan public hearing. Saya pun tak tahu apa akan berlaku kerana dari tinjauan saya rata-ratanya warga Petaring Jaya mereka semua bantah KIDEX. Adakah kerana penduduk tak setuju KIDEX ni, mereka sampai sekarang 2 tahun dah kita beri masa, sampai sekarang mereka gagap untuk mengadakan public hearing. Dan saya nak tanya satu soalan untuk di mana ahli lembaga KIDEX ni, Encik Hari Narayanan. Sebelum tu beliau merupakan ahli lembaga di dalam LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dan pada masa itulah beliau telah pun, saya tak tahu apa peranan beliau selepas beliau meninggal LLM, terus menjadi ahli lembaga pengarah di KIDEX. Adakah kelakuan ni menyalah undang-undang, di mana boleh ahli pengarah LLM memberi kontrak KIDEX ni kepada individu dan selepas itu dia menjadi ahli lembaga pengarah. Saya rasa ini salah laku dan perlu disiasat oleh kementerian. Ya, Petaring Jaya Selatan. Dan satu lagi tentang butiran 070100 bayaran pampasan tu. Saya nak dapat butiran pampasan ni. Adakah lebuh raya seperti Spring Highway, lebuh raya LDP, lebuh raya MPE yang terletak kawasan saya mendapat pampasan? Walaupun saya rasa dalam kerajaan sudah membuat keputusan sebelum tu, kerajaan tidak memberi kenaikan kadar tu, maka dalam 5 tahun ni mereka layak untuk dapat pampasan. Dan tempoh tahun pun sudah tamat, di mana 2014 dan 2015 sudah sampai masanya. Adakah kerajaan berhasrat untuk memberi kenaikan kadar tu kepada semua konsesi syarikat konsesi lebuh raya ni? Kalau tidak, adakah pampasan ini akan terus diberikan? Di mana kalau ikut laporan tahunan syarikat ini, lebuh raya MPE, lebuh raya LDP, lebuh raya Spring Highway, semua ni mereka untung beratus juta setiap tahun. Mengapa kita nak beri lagi pampasan kepada mereka? Kerana jumlah kenderaan yang menggunakan lebuh raya ini bertambah setiap tahun. Mengapa tidak kita menggunakan angka-angka ni untuk bincang dengan mereka, macam mana dapat satu persetujuan ataupun kita langkah masa panjang untuk selesai masalah ini, di mana kita tidak perlu lagi untuk memberi pampasan kepada lebuh raya ini. Sekian, terima kasih. Ya. Gerik. Terima kasih pengurusi. Saya juga nak bincang Kementerian Kerja Raya di bawah B27 Kepala 60800 penyelenggaraan jalan persekutuan. Dan satu, saya nak minta kementerian melihat semula jalan daripada Kelantan ke Gerik yang mana terdapat kerosakan untuk diturap semula. Begitu juga jalan daripada Gerik ke Baling, maknanya terdapat jalan yang rosak supaya dapat diperbaiki. Yang kedua, dalam penyelenggaraan jalan, iaitu jalan daripada Gerik ke Kampung Pahat, di mana banjir baru ini tenggelam menyebabkan kereta yang lalu di situ hanyut. Nasib baik penumpang tidak lemas, supaya dapat menaikkan jalan yang berhampiran dengan kilang kayu Leong Waikong sekurang-kurangnya dalam 3 kaki. InsyaAllah, maka kalau berlaku banjir sekalipun, saya yakin jalan persekutuan tersebut tidak akan ditenggelami air. Perkara yang seterusnya ialah dalam kepala 040000 Sektor Pakar. Di Gerik juga terdapat bukit-bukit berhampiran dengan jalan persekutuan telah runtuh
harap dapatlah pihak sektor pakar ini dapat melihat perkara tersebut. Perkara yang akhir saya nak sentuh ialah P2700700 pembinaan jalan persekutuan yang baru, di mana saya amat berharap supaya JKR menggunakan teknologi baru di mana yang dicadangkan oleh Sekijang, iaitu teknologi menggunakan getah untuk tahun hadapan jalan baru, dengan harapan kita kalau JKR boleh bina jalan baru dengan menggunakan getah, maka harga getah kita yang dieksport 90% tadi boleh diguna dalam negeri, dan saya yakin harga getah sekurang-kurangnya sekilo getah skrap RM3 akan dapat dicapai. Ya, Harap sangat. Terima kasih. Saya menyokong. Ya, Kuala Terengganu 3 minit. Terima kasih, Datuk Mentua. Saya ingin menyentuh butiran 00700 dan 01300 tentang lebuhraya Kampung Bangkudonas, lebuhraya yang melibatkan fasa kedua dari Kampung Jeram ke Kampung Bangkutuan Muda Terengganu. Ya. Ini telah berjalan beberapa tahun dan melibatkan kos 220 juta untuk 7 km, iaitu lebih kurang 30 juta 1 km. Ini kos yang sangat lumayan. Ya. Kawasan terbuka sebenarnya dapat mengelakkan banyak rumah-rumah perkampungan, tetapi bagaimanapun dia tidak mengambil alignment yang boleh mengelakkan 22 rumah ini, dan kampung tradisi terlibat di dalam pembuatan tanah ini, jalan ini. Dan anehnya tanah ini belum diwartakan lagi, tetapi pembinaan telah dimulakan, ya, telah bermula, dan ini tidak mematuhi Akta Pengambilan Tanah 1960, Akta 486, di mana penduduk dinafikan hak untuk beritahu untuk berpindah. Dan ini telah menimbulkan satu keadaan di mana pihak penduduk enggan pindah dan pihak berkuasa dengan pihak berkuasa yang bersenjata hantar notis pindah selepas kerja separuh siap. Ini telah menimbulkan banyak ketegangan antara penduduk-penduduk yang tidak mahu berganjak. Bagaimana prosedur tersebut tidak diikut seperti kebiasaannya. Ini menimbulkan banyak isu-isu teknikal dan perundangan di mana projek ini gendala dan terus tergendala sehinggakan mahkamah akan menyelesaikan isu ini. Jadi siapakah yang akan menanggung beban klaim kontraktor di atas keselamatan projek ini? Ya, kerana lebih daripada 30 juta, ya, 1 kilometer adalah satu kos yang amat tinggi. Dan satu masalah teknikal telah menjadi masalah sosial dan telah wujud menjadi masalah perundangan. Ini menjadikan projek ini bertambah kompleks. Yeah. Jadi saya ingin tanya pada Menteri, bagaimana dan kenapa JKR membenarkan isu ini menjadi lebih kompleks? Kerana di dalam JKR ada kepakaran perundangan, kontrak dan teknikal. Dan ini telah menimbulkan bukan masalah teknikal tetapi menjadi satu masalah sosial, budaya dan juga heritage, di mana penduduk telah memberontak tidak mahu berpindah kerana prosedur-prosedur dan keadilan atau natural justice dengan izin tidak dikenakan. Ya, terima kasih. Sekian. Terima kasih. Dia Lipis. Terima kasih Berhormat Datuk Pengurusi. Saya pergi pada butiran 8100 iaitu pembinaan baru. Saya ingin bertanya status CSR jalan antara Bentong, Rauk ke Lipis dan Lipis ke Kecatui. Dan yang keduanya jalan antara Rauk ke Tanjung Malim. Ini pernah saya cakapkan dalam persidangan yang lalu. Kemudian saya bersetuju dengan rakan saya daripada Jerantut dan Paya Besar, iaitu bilakah status jalan antara Sungai Lembing, Jerantut dan Lipis. Jadi yang keduanya adalah 050100 dan 050800 050900, iaitu di bawah Senggaraan. Saya ingin mohon Kementerian KKR supaya dapat membaiki jalan daripada Kampung Atong ke Kampung Jeransang, yang mana jalan ini sangat teruk kerosakannya dan sekarang ini ditabur dengan batu-batu hard rock, bukan dengan batu crusheran. Jadi kereta-kereta kecil amat malang sekali lah di atas jalan ini. Dan saya minta juga supaya dapat disegerakan membaiki cerun-cerun runtuh
sebanyak 112 spot di antara Kemahiran ke Tapah. Jadi saya mohon supaya beberapa jalan lagi yang dapat kita perbaiki atau perlebarkan antara Maran, Kuala Sentul ke Jengka melalui sampai ke Jerantuk. Jalan ini agak jalan lama dan kecil, dan saya mohon supaya ini tak disebut oleh Jerantuk sebentar tadi. Jadi saya mendengar ucapan beliau tadi, jadi perkara ini juga perlu kerana ini jalan utama kami semua sebenarnya untuk ke Kuantan. Jadi terima kasih kepada Yang Berhormat Yang di-Pertua. Saya mohon menyokong. Seputir lepas seputir Yang Berhormat Menteri menjawab. 2 minit je seputir. Ya, 2 minit. Terima kasih Datuk Pengurusi. Saya nak rujuk kepada putiran 030100 cawangan jalan. Isu pertama ialah saya sokong Yang Berhormat Sepang tadi bahawa satu jalan baru adalah harus dibina yang menyambung kawasan di sekitar Sepang Gold Coast dengan KLIA, kerana yang daerah itu memang telah pun menjadi satu tumpuan pelancong tempatan dan juga pelancong asing. Isu kedua ialah saya pernah melawat Belaga, Pekan Belaga, dan sebelum itu kerana tak ada jalan yang masuk ke sana, yang penduduk dekat sana terpaksa menggunakan bot untuk sebagai mode of transport. Jadi saya nak cadangkan yang dari jalan yang bengkak-bengkok macam roller coaster itu dari Pakun ke Pekan Belaga itu yang dibuat oleh tentera kita itu haruslah dinaik taraf oleh pihak JKR supaya ia memenuhi standard yang ditetapkan oleh JKR. Isu yang ketiga ialah saya dah bangkitkan isu ni pagi tadi dalam Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Antarabangsa, itu jalan Langat jalan yang menghubungkan Pelabuhan Kelang Barat dengan Jalan Langat yang mempunyai 2 laluan 4 lorong itu. Ia merupakan jalan masuk utama ke Pulau Indah. Sangat teruk keadaannya, dan itu Pulau Indah adalah satu tempat yang kita nak showcase kepada pelabur asing yang ada banyak kilang pelaburan asing. Jadi saya nak ingin minta pihak kementerian menaik taraf jalan tersebut supaya kita, dan juga pasangkan papan tanda arah jalan yang betul supaya kita Saya tak ada kuasa lagi untuk tambah lagi. itu saja. Minta pihak menteri jawab betul-betul. Yang Berhormat Menteri jawab besok Sila besok Yang Berhormat Menteri. Menteri ada, menteri perlu jawab. Saya boleh menjawab, cuma yang pengurusi ada kuasa 15 minit. Kita dah maksimum waktu. Saya besok mohon izin jawab besok. Terima kasih. Bila majlis bersidang dalam majlis mesyuarat. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 18 November 2014. Terima kasih. Kita setuju kita semua mahu dengar suara menteri besok. Suara menteri besok, menteri mesti jawab. Jangan bagi beban